You ada barang MA skills tak? Putri? Sorry, tak dengar. How's your resume, Putri? You rasa I ada chance ke nak dapat kerja tu dengan muka I macam ni? Tak perlu risaulah, Putri. Diorang bukan nak tengok muka you pun. Adi, tolong I sekejap dekat dapur. Ruby tak buat training tadi? Takut sangat dengan lipas. Sorry sikit. You tu apa ni? Putri, you ada first yang tahu. Macam tak percaya kan? Macam mana you dua ni boleh? Kenapa dia? Kenapa bukan I? I minta skop lawa untuk you ke? Kenapa dengan you ni? I ingatkan you mesti happy bila you tahu. Putri, apa kau buat ni? Kenapa Putri tak cantik, Maksu? Maksu ada cara nak tolong Putri. Tapi ia bahaya. Betul ke ni, Maksu? Maksu cakap je lah. Putri sanggup. Asalkan Putri dapatkan adik. Putri, lepas kau buat ni, kau tak boleh patah balik. Dan kau mesti berjaga-jaga. Jaga-jaga dengan apa? Jin, jangan kacau dia orang. Dan jangan langgar pantang larang. Pantang larang? Jangan jalan bawah jemurang kain. Bawah tangga. Dan Putri, yang penting sekali, budak tu tak boleh tahu. Apa jadi kalau dia tahu? Jin tu boleh merasuki kau. Tapi Putri jangan takut. Jin tu akan membantu kamu menguasai Adi. Adik, I nak minta maaf pasal hari tu. Actually, kita yang patut minta maaf. Kita tak sanggup pula that you got her by the news. Jadi, you boleh tolong I buat resume tu? You dia apa? Jin tu akan membantu kamu menguasai Adi. Thanks Adi, hantar I balik. Lepas tu Yasmin great. Kenapa Putri? Apa ni Putri? Agaknya benda jatuh dari rambut I tak? You jangan tipu I Putri. You tahu tak apa akan jadi kalau you pakai benda ni? I tak kisah. I boleh semua untuk you. I dah tak tahu nak buat apa lagi. I tak nak orang lain nampak you dari I. You bodoh Putri. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Alia Nabila binti Mazlan dan kita akan mengupas isu-isu berkenaan dengan perbuatan khurafat dalam perubatan oleh masyarakat Melayu kita. Okey, sebelum kita pergi jauh, ingin saya tanya, berapa ramaikah orang yang suka kepada kecantikan? Ya betul, semua orang sukakan kepada kecantikan dan keindahan kerana Allah dah ciptakan sifat manusia yang sukakan kepada kecantikan dan keindahan itu. Okey, sebelum tu saya nak tanya,
dalam video tadi yang telah dipaparkan, apa yang anda dapat lihat berdasarkan video tersebut? Ya, okey, video tadi memaparkan bahawa seorang perempuan yang pada asalnya dia tidak cantik, tetapi pada akhirnya dia cantik. Bagaimanakah itu berlaku? Okey, perbuatan syirik itu dapat dilihat apabila seseorang perempuan tu memakai susuk untuk mendapatkan kecantikan. Kenapa susuk diharamkan? Susuk diharamkan kerana ia adalah perbuatan menyekutukan Allah, di mana manusia mendapatkan pertolongan daripada jin dan syaitan untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, apakah faktor-faktor yang membawa kepada seseorang itu untuk memakai susuk? Apakah juga dia punya pantang larang dalam memakai susuk dan juga kesan yang membawa kepada perbuatan susuk itu sendiri? Mari kita lihat apakah faktor pantang larang dalam memakai susuk serta kesan-kesan amalan susuk itu tersebut. Assalamualaikum. Hai, saya Nurul Akila binti Jamaluddin. Hari ini saya akan menceritakan tentang faktor-faktor atau tujuan pemakaian susuk dalam kalangan masyarakat. Okey, dahulunya pemakaian susuk ini sangat terkenal dalam kalangan bangsawan dan juga orang-orang kenamaan, dengan tujuan utamanya ialah untuk tampil berwibawa, tampak gah dan juga kelihatan menawan. Okey, selain itu, fungsi pemakaian susuk pada hari ini pula ialah susuk mampu mengubah wajah kusam dan juga mampu mengubah aura wajah secara spontan menjadi lebih beraura dan cantik. Okey, sebagai contoh, macam kalau seseorang itu wajah dia hodoh dan dia nak kelihatan cantik, jadi dengan pemakaian susuk ini mampulah menunaikan apa yang dihajatinya untuk menjadi seorang yang cantik. Okey, kedua, pemakaian susuk mampu meningkatkan daya tarikan, daya pengasih, daya pemikat dan juga pesona peribadi dia sentiasa disenangi atau disayangi dan juga dihormati dalam kalangan masyarakat. Okey, akhir sekali, tujuan pemakaian susuk ni ialah untuk memudahkan memperolehi sesuatu perkara dalam kehidupan dia, atau mampu melancarkan usaha, kerjaya dan juga perniagaan. Sebagai contoh, kalau seseorang itu mempunyai sebuah perniagaan dan perniagaan dia tu pula hamba, tidak maju, jadi dengan pemakaian susuk ini, perniagaan dia orang pandang, orang rasa menarik dan perniagaan dia mampu untuk maju dan berkembang. Okey, itu saja daripada saya tentang faktor-faktor atau tujuan pemakaian susuk. Terdapat beberapa pantang larang untuk pemakai susuk. Contohnya dalam perbuatan dan makanan. Kalau perbuatan, selalunya pemakai susuk ni tak boleh lalu di bawah ampayan atau tangga. Misalnya bawah ampayan, kalau ampayan tu jenis besi dan bertali, tak ada masalah, boleh lalu. Tapi jangan menunduk, sebab ibarat diorang ni tak setia kepada kadam. Selalunya kadam ni lah kena hormat kepada pemakai tu. Kalau makanan, selalunya pemakai susuk dia tak boleh makan first labu air sebab sifat dia yang sejuk. Kedua, pisang tanduk sebab dia ada kaitan dengan lopak kerbau. Ketiga, sate sebab dia ada kaitan dengan lidi. Untuk sate ni, sebab apa diorang tak boleh makan, lidi tu ibarat jarum dan sate tu ibarat isi daging kulit lah. Maksud dia kalau diorang makan, diorang akan memisahkan isi daging sate tu dengan lidi
mengumpamakan jarum tu akan terpisah daripada isi kulit diorang. Okey, tadi kita pun telah mendengar tentang faktor-faktor dan juga pantang larang pemakaian susuk. Jadi di sini juga terdapat beberapa kesan pemakaian susuk. Okey, kesan yang pertama adalah jika seseorang memakai susuk hendak membuang susuk di dalam daripada badan mereka sendiri. Okey, mereka hendaklah berjumpa dengan seorang ustaz ataupun ustazah yang betul-betul faham cara untuk membuang susuk. Okey, jadi dekat sini bila proses untuk pembuangan susuk tersebut mengambil masa seminggu ataupun sebulan. Okey, di situ wajah mereka telah berubah, bertukar ataupun menjadi buruk. Okey, seiring dengan perjanjian mereka sebelum memakai susuk. Okey, seterusnya yang kedua adalah ketika kematian. Yang mana pemakai susuk ni, kita sering mendengar yang mana pemakai susuk ni jika berlakunya kematian, mereka susah untuk menghembuskan nafas ataupun wajah mereka berubah menjadi buruk sebab turunnya satu-satu jarum yang ada dalam badan mereka ataupun dalam muka mereka, dalam kulit mereka. Okey, jadi kat situ kesan yang terdapat dalam pemakaian susuk ni sangatlah berbahaya. Okey, jadi sebab itu dinamakan khurafat. Walaupun susuk ni adalah untuk kecantikan, untuk kesihatan dan sebagainya. Kesimpulannya, kita haruslah berfikir panjang dan berilmu. Jangan sebab kita inginkan kecantikan, kita percaya dan meminta pertolongan dari jin untuk membantu kita. Kerana banyak lagi cara yang boleh kita lakukan selain daripada mengamalkan perkara khurafat ni. Bukan saja itu, ia juga akan memudaratkan kita di akhirnya, di mana ianya akan memakan diri kita sendiri jika kita tidak mematuhi segala patuh segala dia punya pantang larang. So jadinya jangan sesekali melakukan perkara khurafat kerana ianya bahaya dan juga haram untuk kita amalkan. Sekian, terima kasih.